Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Syahrul Islam dalam Berita Pagi edisi Rabu 7 September 2022. Saudara, kerajaan bersetuju untuk menaikkan alaun bulanan penjawat awam berkhidmat di luar negara yang menguasai dan menggunakan bahasa asing dalam menjalankan tugas berkuat kuasa 1 Januari 2023. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kenaikan itu bagi menggalakkan diplomat menguasai bahasa asing selaras dengan keperluan menjalankan urusan rundingan dengan negara lain. Walaupun sebuah negara kecil, saya yakin dengan pengalaman dan kepakaran yang ada pada para diplomat kita, Malaysia mampu untuk memainkan peranan yang unik dan tersendiri untuk mengingatkan dunia supaya bekerja sebagai sebuah keluarga dalam mendepani cabaran global semasa. Sementara itu, Perdana Menteri juga telah mengarahkan semua urusan surat menyurat menggunakan bahasa Melayu termasuk yang melibatkan urusan luar negara. Dengan disertakan terjemahan bahasa Inggeris. Begitu juga penggunaan bahasa Melayu sewaktu penyertaan saya dalam pelbagai mesyuarat antarabangsa yang lain. Pelan Tindakan Teknologi Dron Malaysia 2022-2030 MDTAP 30 bakal dibangunkan sebagai agenda nasional. Perdana Menteri berkata, ia antara perkara diputuskan mesyuarat kedua Majlis Ekonomi Digital dan Revolusi Perindustrian keempat negara dipengerusikan beliau. Datuk Seri Ismail Sabri berkata Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation (RANTI) sebagai agensi penyelaras dan sekretariat MDTAP 30 akan melaporkan kemajuan kepada ahli majlis melalui kluster teknologi baru muncul. Satu sistem pengurusan trafik pesawat tanpa pemandu UASTM juga akan dibangunkan bagi meningkatkan kecekapan proses pendaftaran operator drone untuk menambahkan pendaftaran UAS menjelang 2030. Mesyuarat juga maklum perkara dibangkitkan pemain industri seperti kerenah birokrasi. Industri drone negara berpotensi menjana pertumbuhan 50.71 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar dan berupaya mewujudkan 100,000 peluang pekerjaan menjelang 2030. Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan bakal memperkukuh kerjasama dengan Microsoft Malaysia dalam bidang keselamatan cyber dan kes penipuan dalam talian. Ia dilaksanakan menerusi forum kesedaran, bingkil kemahiran dan latihan teknikal bagi sektor awam serta swasta. Mesyuarat juga bersetuju menubuhkan Jawatan Kuasa Ekonomi Perkongsian diterajui Kementerian Komunikasi dan Multimedia bagi menyelaras inisiatif serta program berkaitan ekonomi perkongsian. Selain itu, perusahaan kecil dan sederhana PKS akan terus diperkasa melalui pendigitalan. Satu rangka kerja berintegrasi iaitu mekanisme penyelesaian pertikaian dalam talian ODR akan diwujudkan bagi menyelesaikan tuntutan kecil selain meningkatkan aktiviti e-dagang rentas padan. Dalam pada itu, liputan rangkaian 5G kini telah mencapai lebih 30% di kawasan berpenduduk. Digital Nasional Berhad menyasarkan capaian 40% menjelang akhir tahun ini dan 80% di kawasan berpenduduk menjelang 2024. Pusat Matlamat Pembangunan Mampan SDG Negara akan ditubuhkan bertujuan memperkasa dan mempergiat program serta memantau kemajuan SDG Negara. Penubuhan Pusat SDG Negara di bawah Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis SDG Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri. Kenyataan Perdana Menteri memberitahu agenda pembangunan mampan memerlukan penglibatan dan usaha gigih menyeluruh serta inklusif semua pihak. Ia bagi memastikan tahap kesedaran seluruh keluarga Malaysia dan syarikat swasta dipertingkatkan.
Mesyuarat juga bersetuju dengan penyediaan laporan semakan tempatan VLR di peringkat bandaran dan daerah oleh pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri, sekurang-kurangnya satu laporan oleh setiap negeri. Laporan berkenaan sebagai panduan memantau kemajuan ke arah pertumbuhan pembangunan negara bagi mengimbangi aspek sosial, alam sekitar dan ekonomi. Kajian Pembinaan Lebuh Raya Pantai Timur 3 (LPT3) telah selesai dan telah dikemukakan kepada Unit Perancang Ekonomi EPU, Jabatan Perdana Menteri. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, kementerian kini sedang menunggu tindakan lanjut agensi berkenaan dan EPU akan membuat keputusan sama ada perbelanjaan PT3 akan diperuntukkan dalam Rolling Plan pertama Rancangan Malaysia ke-12 RMK12 atau seterusnya. Dan Alhamdulillah kajian ini sudah pun selesai dan kita dah kemukakan kepada Economic Planning Unit di bawah Kementerian Ekonomi, Jabatan Ekonomi Tok Pa, dan sekarang ni kita menunggulah apakah hala tuju baru setelah kajian ini selesai dari segi peruntukan, bila nak diberikan peruntukan dan sebagainya. Yang tu kita akan tunggulah daripada agensi pusat. Once we have got the direction daripada mereka, barulah kita tahu bila kita nak laksanakan. Kerajaan sebelum ini telah meluluskan pelaksanaan pembinaan LPT3 dengan kos kerja-kerja awalan keseluruhan berjumlah RM35 juta. Cadangan pembinaan LPT3 melibatkan jarak 150 km bermula dari Gemuruh Terengganu ke Tumpat Kelantan. Malaysia berjaya meraih pelaburan bernilai RM9.3 bilion menerusi misi perdagangan dan pelaburan ke Jepun. Nyataan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri memaklumkan pelaburan itu melibatkan sektor strategik dan berpotensi tinggi antaranya elektrik dan elektronik, biomas, kimia dan makanan. Pelaburan itu juga akan menjana peluang pekerjaan, latihan kemahiran untuk pekerja tempatan serta menyumbang kepada pembangunan vendor tempatan. Misi diketuai Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, turut menjana potensi perdagangan bernilai RM300 juta. Ini khusus dalam industri halal, minyak sawit dan produk berkaitannya selain produk makanan dan minuman daripada Sumitomo dan Adeka Corporation. Datuk Seri Azmin turut mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawat Nishimura Yasutoshi. Antara fokus perbincangan, usaha meningkatkan hubungan perdagangan dan pelaburan Malaysia-Jepun ke peringkat seterusnya, mengambil kira penyertaan kedua-dua negara dalam pelbagai perjanjian perdagangan serantau dan kerjasama ekonomi antarabangsa. Saudara, tahap inflasi di Malaysia kekal terkawal berikutan pelaksanaan langkah kawalan harga dan pemberian subsidi oleh kerajaan. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Muhammad Shahar Abdullah, usulan itu perbelanjaan untuk bantuan dan subsidi dianggarkan meningkat kepada RM77.7 bilion berbanding peruntukan pada bajet 2022 sebanyak RM31 bilion. Sarawak. So means that in May 2022, our inflation rate by month is about 2.8%. If without the government subsidies and cash assistance by the government, the inflation rate goes to 11.4%. Means that 4 times impacts. That's all. Paras inflasi negara bagi 6 bulan pertama 2022 mencatatkan kadar 2.5%. Kadar inflasi ini jauh lebih rendah berbanding inflasi di negara serantau seperti Thailand, Filipina dan Singapura yang mencecah lebih 6%. Susulan tunggakan caruman pertubuhan keselamatan sosial Perkeso melibatkan kaki tangan kontrak sebuah jabatan kerajaan, Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim menjelaskan wujud salah faham mengenai bayaran berkenaan. Jelasnya tidak timbul isu kerajaan berhutang, sebaliknya tunggakan itu merupakan bayaran undur tarikh. Yang disebut
32 itu sebab kita mengira tempoh mereka mencarum. Jadi kita nak beri perlindungan. Itulah yang dibangkitkan. Jadi saya rasa tak ada isu sangat, bukan kerajaan berhutang, tetapi backdated yang berlaku kerana Perkeso ni sangat prihatin apabila mereka ditimpa musibah, tiba-tiba tak ada perlindungan bagi kaki tangan yang kontrak dan tidak berpension ini. Tambahnya, bayaran caruman sepatutnya berkuat kuasa pada 2013. Namun, ada kaki tangan yang belum mendaftar. Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX pada Isnin menyatakan lebih 32 juta ringgit tunggakan caruman Perkeso kaki tangan kontrak sebuah jabatan kerajaan masih tidak dijelaskan sejak 2013 sehingga kini. Pelaksanaan hukuman diat atau kaedah pampasan kepada keluarga yang terkesan akibat tindakan penjenayah masih diteliti kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli-Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata, sesi meja bulat telah dimulakan bagi membincangkan penyelarasan aspek tertentu dari segi perundangan bagi mengelak pertindihan dengan undang-undang sedia ada. Kita ada mengadakan round table baru ni Dr. Naim bulan lepas. Kita adakan round table yang di JKSM sendiri dan saya sendiri yang telah pun mempromosikan daripada awal hingga akhir untuk kita explore dan kita panggil pihak pengamal di kalangan lawyer kita explore dulu kerana kita nak lihat juga supaya ianya dapat dimergekan dengan dari segi undang-undang sedia ada ataupun undang-undang yang perlu kita lihat baru tadi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebelum ini menyarankan supaya hukuman diat dapat dikaji dan dilaksanakan. Tiada syarat baharu diperlukan bagi urusan pencalonan wakil bertanding pilihan raya akan datang, khususnya bagi calon yang kesnya masih dibicarakan di mahkamah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, syarat sedia ada yang termaktub dalam perkara 48/1 Perlembagaan Persekutuan telah mencukupi. Ia menyatakan sekiranya individu itu didapati bersalah dan dihukum penjara selama 1 tahun atau denda tidak kurang daripada RM2,000 dan tidak mendapat pengampunan bebas akan hilang kelayakan. Sekiranya ditambah lagi, ia akan kembali ke era 90-an yang mana proses pencalonan adalah rumit. Mengenai individu yang telah dipilih sebagai ahli parlimen pula, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata, keahliannya tidak tergugur melainkan syarat di bawah perkara 48/4 Perlembagaan Persekutuan berkaitan ahli parlimen telah dihukum dan belum mendapat pengampunan. Perkara 48/4C menyatakan apabila proses terakhir iaitu pengampunan gagal, barulah keahlian ahli parlimen tersebut tergugur dengan sendirinya. Beliau berkata demikian ketika mengulas cadangan memperketatkan syarat kelayakan calon bertanding bagi mana-mana pilihan raya, termasuk larangan bertanding kepada individu dalam pembicaraan mahkamah berkaitan kes salah laku, penyelewengan dan rasuah. Festival yang mempamerkan pelbagai spesies dan bunga-bungaan serta tanaman hiasan Floria Diraja Putrajaya 2022 dilanjutkan sekali lagi sehingga Ahad ini. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata, tiket masuk juga adalah percuma mulai hari ini. Floria 2022 mencatatkan kehadiran 400,000 pengunjung sepanjang 9 hari berlangsung. Walaupun nak cerita bahawa kutipan tiket kita tu masih tidak dapat menampung kos kita, tetapi itu bukan matlamat kita. Matlamat kita ialah untuk rakyat Malaysia. Persembahan daripada keluarga Malaysia Putrajaya. Jumaat lepas, Perbadanan Putrajaya mengumumkan pelanjutan festival sehingga semalam berikutan sambutan yang amat menggalakkan daripada orang ramai.
Festival berkenaan sepatutnya berakhir pada 4 September lepas. Beliau turut mengisytiharkan bunga raya sebagai bunga rasmi bagi Putrajaya dan wilayah persekutuan. Dalam tempoh terdekat, pihaknya juga akan menganjurkan pameran dan pertandingan lambang bunga bagi setiap bandar serta bandar raya di seluruh negara. Persiapan rapi meliputi pelbagai aspek bagi menyambut Hari Malaysia 2022 sedang giat dilakukan agar sambutan lancar dan dalam keadaan selesa. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Muhammad Mentek optimis sambutan yang bakal berlangsung di Melaka dijangka menarik sehingga 20,000 pengunjung. Jadi jangkaan saya mungkin di negeri Melaka ni walaupun pada peringkat awal dijangkakan dalam 5,000, tapi jangkaan saya mungkin boleh mencecah sehingga 20,000. Itu jangkaan saya sendirilah, kan? Sebab akan ramai datang, tambah pula cuti sekolah, saya difahamkan. Jadi ramai yang berasal daripada Melaka sudah tentu akan balik ke kampung masing-masing di Melaka, dan ramai juga pelancong-pelancong dari negara lain yang ikut datang bertandang ke Melaka dan tidak akan melepaskan peluang untuk menyaksikan acara berprestij ini, iaitu sambutan Hari Malaysia. Pelbagai program serta aktiviti menarik akan diadakan sebagai pengisian sambutan Hari Malaysia 2022. Melaka merupakan negeri pertama sambutan Hari Malaysia diadakan selain di Sabah dan Sarawak sebelum ini. Dua kawasan di Baling Kedah dilanda banjir kilat susulan hujan lebat berterusan sejak pukul 5 petang semalam. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Syamsuddin Mamat mengesahkan tiada laporan diterima mengenai kehilangan ahli keluarga. 1 jentera, pegawai dan 6 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Baling berada di lokasi kejadian bagi operasi menyelamat dan memindahkan penduduk. Setakat tengah malam tadi, 120 penduduk di Kampung Padang Empang telah dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Kampung Padang Empang. Penduduk di Kampung Bendang Becah dan Kampung Hangos turut dinasihatkan untuk berpindah selepas kawasan tersebut dinaiki air. Sementara itu, gara-gara leka mengambil gambar banjir kilat di Kampung Iboi, seorang individu terperangkap di atas timbunan pasir di tebing sungai akibat air naik mendadak. Bagaimanapun, lelaki berusia lingkungan 40-an itu berjaya menyelamatkan diri apabila berjaya mencari jalan di sebelah belakang dan dapat keluar dengan selamat. Penguasa Kanan Bomba 1, Muhammadul Ihsan Muhammad Zin menyifatkan tindakan individu berkenaan boleh membahayakan nyawanya. Polis menafikan mesej kononnya pasukan keselamatan itu dalam Kementerian Dalam Negeri KDN mengeluarkan notis amaran berhubung kegiatan jenayah yang menggunakan kanak-kanak jalanan seperti yang tular di media sosial. Ketua Komunikasi Korporat PDRM SCP Iskandar Guru menerusi kenyataan berkata mesej tersebut mendakwa terdapat pihak menggunakan kanak-kanak jalanan yang memegang kertas tertulis alamat rumah mereka sebagai taktik untuk meraih bantuan bagi dihantar pulang. Mesej tersebut turut mendakwa individu yang membantu kanak-kanak itu akan dibunuh, organ dicuri dan dirogol. Kenyataan turut memperincikan PDRM mengesahkan mesej yang ditularkan adalah palsu dan tidak pernah dikeluarkan KDN atau PDRM. Semakan juga mengesahkan tiada sebarang laporan polis diterima berkaitan insiden jenayah seperti yang ditularkan. Justru, orang ramai diingatkan untuk tidak mudah percaya dan terpengaruh dengan sebarang mesej tidak berasas. Bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023.
Mari kita beralih ke perkembangan luar negara. 2 maut manakala 10 lagi hilang selepas taufan Hinamnor melanda Korea Selatan. Sementara itu 2,900 penduduk turut dipindahkan dengan lebih 66,000 kediaman mengalami gangguan bekalan elektrik. Seorang warga emas berusia 70-an di Pohang ditemukan maut selepas dihanyutkan arus deras. Sementara itu, 8 individu dilaporkan hilang selepas cuba mengalihkan kenderaan masing-masing di tempat letak kereta bawah tanah di Pohang. Seorang lagi warga emas berusia 80-an dijumpai mati tertimbus di bawah runtuhan di Gyeongju. Di Ulsan, seorang individu berusia 25 tahun hilang selepas terjatuh ke dalam sungai. 8 bangunan komersial dan 71 kediaman dinaiki air, manakala 4 rumah musnah serta 8 kejadian tanah runtuh dilaporkan setakat ini. 5 bot nelayan karam dan 1,320 hektar tanah ladang turut ditenggelami air. Seorang rakyat Palestin ditembak mati, manakala 16 lagi cedera dalam serbuan besar-besaran yang dilancarkan pasukan tentera Israel di Bandar Jenin Utara Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan mangsa dikenal pasti sebagai Muhammad Musa Sa'baneh, 29 tahun. Tentera Israel menyerbu Bandar Jenin bagi merobohkan sebuah parlimen milik keluarga Ra'ad Hazim yang dilaporkan telah membunuh 3 orang dalam serangan bersenjata di Tel Aviv pada April sebelum ditembak mati polis Israel. Anggota keselamatan Israel bertindak menutup jalan raya, mengosongkan 29 apartmen secara paksa dan meletupkan kediaman Hazim. Ketika pertempuran berlaku di kawasan itu, tentera Israel melepaskan tembakan ke arah rakyat Palestin, membunuh Sa'baneh dan mencederakan 16 yang lain, termasuk seorang lagi dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Israel juga sering merobohkan rumah penduduk Palestin yang melakukan serangan ke atas warga Israel, perbuatan yang dikritik oleh kumpulan hak asasi manusia dan pelapor Pertubuhan Bangsa Bersatu dan didakwa sebagai hukuman kolektif. Bangladesh dan India telah menandatangani 7 memorandum persefahaman MOU untuk mengukuhkan kerjasama 2 hala semasa Perdana Menteri Sheikh Hasina mengadakan perbincangan dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi di New Delhi. Perdana Menteri Bangladesh itu tiba di India pada Isnin bagi lawatan rasmi 4 hari. MOU itu meliputi bidang seperti air sungai, pengangkutan rel, latihan kehakiman, penyiaran dan kerjasama saintifik menurut kenyataan Kementerian Hal Ehwal Luar India. Dalam sidang media bersama, Modi memaklumkan kedua-dua negara juga bersedia meningkatkan kerjasama dalam sektor seperti teknologi maklumat, angkasa dan tenaga nuklear yang menarik minat generasi muda. Hasina dan Modi turut melancarkan projek melibatkan sektor kereta api dan tenaga, termasuk projek tenaga terma Maitri yang menggunakan arang batu. India menyediakan $1.6 bilion Amerika di bawah skim pembiayaan konsesi untuk projek kuasa bernilai $2 bilion Amerika yang bakal mempunyai 2 unit 660 megawatt setiap satu di Rampal di kawasan Khulna, Bangladesh. Baik, ini sedikit perkembangan sukan. Pemain catur kebangsaan Puteri Munajah Az-Zahra Azhar meletakkan sasaran peribadi untuk meraih gelaran NOM pada Festival Catur Malaysia. Gelaran NOM boleh diraih jika Munajah berjaya mempamerkan prestasi mengagumkan sepanjang saingan berlangsung. Munajah berpeluang memungut mata ranking dunia jika bertemu dengan Grandmaster antaranya Piers Moro Novendra dari Indonesia, Lai Moulton Australia, G Mitrapha dan V Kartik dari India. First excited sikit sebab nak main Open tournament kat Malaysia dah lama kan kita tak main dengan COVID. The whole event ni saya target untuk kalau boleh saya nak dapatkan NOM. Kontingen Johor menyasarkan 55 pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma 2020 yang bakal berlangsung di Kuala Lumpur.
Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata kerajaan negeri juga akan mempertimbangkan untuk menambah ganjaran bagi pemenang pingat dalam tamasya tersebut. Kita kena tengok motivasi. Kalau kita mendapat pingat emas, pingat perak dan juga perak gangsa, saya akan berbincang dengan Dato' Tan Sri SS bersama Exco untuk kita berikan habuan yang lebih untuk atlet yang berjaya. Tetapi itu sepatutnya bukan menjadi motivasi semata-mata. Kontingen Johor bakal dibarisi 781 individu terdiri daripada 526 atlet, 165 pegawai dan 90 urusetia. Kano, olahraga, berbasikal, akuatik, menembak dan bola sepak antara sukan yang disasar untuk menyumbang pingat. Sementara itu, kontingen Negeri Sembilan menyasarkan kutipan 23 pingat emas dan menghuni sekurang-kurangnya kedudukan ke-9 terbaik dalam tamasya berkenaan. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, antara sukan yang dilihat berpeluang meraih pingat termasuk wushu, olahraga, hoki dan isukan. Mereka kena tunjukkan dalam tempoh ini, inilah prestasi yang sebenar mereka boleh buat, malah lebih daripada itu. Jadi kalau mereka punya pendirian begini, saya yakin mereka akan mendapat keputusan yang lebih baik daripada apa yang kita rancangkan. Kontingen Negeri Sembilan menghantar 522 atlet dan pegawai selain menyertai 28 daripada 31 acara yang dipertandingkan. Perlawanan akhir Piala FA 2022. Pertembungan epik dua pasukan gergasi bola sepak Malaysia kini bersedia menggegar aksi perlawanan bagi mengakhiri kemarau kejuaraan. Syamsi Mamito di bahagian belakang. Taufik dan itu dia. Siaran langsung Sabtu 10 September. Terengganu FC bertemu Johor Darul Ta'zim 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga boleh disaksikan secara penstreaman langsung di RTM Klik. Saudara, paparan itu mengakhiri berita pagi Rabu edisi 7 September 2022. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my, semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan jalur gemilang. Saya Syahrul Islam. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Montok papatantu hogoh kakamot timpunon tuhun magigizon do atamangan. Kiguna toko ni pahud dumadi ponokomato om tohingo kumabo gizan popokuasa. Pabuzo o kopayhanu sokyo nung kiva ko pemusingan kain savaton toiko naindaman popain savat hogoh di aw apatut. Kuma kumontilian pidagangan suang pogun om ahal ngavi mumomoguno toiko KPD NHEP. Nung kiva woton toy posabuon. Kapasa tumubong id numbul iso vahu aiso vahu onom vahu aiso dadino momomoguno di kitonggungan.
Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sabah Rabu 7 September 2022, saya Anissa Daulus. Projek Ferti Cilipin Komuniti Lestari PFCKL Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah dengan kerjasama teraju memberi peluang pekerjaan bukan sahaja kepada lepasan pelajar UiTM tetapi juga kepada golongan kurang berkemampuan termasuk ibu dan bapa tunggal, pesara, tentera dan warga B40. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata PFCKL membantu 120 peserta untuk menjana pendapatan bulanan sehingga RM2,300 sebulan melalui penanaman cili secara vertigasi di tanah UiTM Balung. Usaha sama yang dilakukan oleh Teraju dan juga UiTM ni amat mempunyai impak yang paling besar. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan surat tawaran kepada peserta PFCKL dan melancarkan projek ladang penanaman cili di kampus UiTM Balung Tau. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Teraju kerana mewujudkan program-program yang macam inilah. Sebab program macam ini dapat membantu kami. Saya pernah tanam cili tapi tidak jadi. Jadi dengan program ini saya boleh tambahkan ilmu saya untuk menanam cili. Sebelum ni kita kerja ini transport, tak tentu masa juga kan. Dengan adanya program ni, bolehlah menambah sikit hasil tu. Projek ini dianggarkan berupaya mencapai pengeluaran tanaman cili sehingga 672 tan setahun dengan hasil jualan mencecah RM3.2 juta. Pertandingan pidato kebangsaan peringkat negeri Sabah yang diadakan sempena Hari Kebangsaan menjadi antara usaha memupuk semangat patriotik pelajar khususnya di sekolah rendah, menengah dan tingkatan 6. Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, ini kerana program tersebut mendedahkan pelajar kepada pelaksanaan kepimpinan yang menjadi teras kepada pembentukan sebuah negara selaras dengan tema Keluarga Malaysia. Untuk melatih anak-anak kita mendekati nilai-nilai ilmu, fakta, berbicara berfakta dan melaksanakan sesuatu dengan ilmu pengetahuan. Kita menyemarakkan tema yang menjadi teras kepada negara kita dasar pada hari ini iaitu Keluarga Malaysia. Sesuai Sabah sebagai salah satu negeri yang boleh menjadi contoh dan cerminan kepada keluarga Malaysia. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program tersebut di Menara Kinabalu. Muhammad Yassin Nizamuddin Roslan, Wakil Sekolah Menengah Kebangsaan Arsyad Kota Kinabalu, dinobatkan sebagai pemidato terbaik sekaligus menjuarai pertandingan pidato kategori sekolah menengah. Manakala Siti Khadijah Kamarudin, Wakil SMK Abdul Rahim Kudat dan Florina Mikaela Frankie, Wakil SJK Siu Ching Lahad Datu, masing-masing menjuarai kategori tingkatan 6 dan kategori sekolah rendah. Semasa kita membina teks pidato tu, bukan saja kita boleh dapat ilmu pengetahuan yang baru, kita juga boleh merealisasikan apa yang ilmu yang kita dapat tu. Selain itu, kita boleh melihat perkembangan dunia maju atau mundur. Sebagai pemidato yang baik, kita mesti lontarkan suara kita dengan jelas dan apa yang kita mau sampaikan tu sampai dengan penonton dan penonton dapat input daripada penyampaian kita. Saya dapat belajar bahasa Melayu secara dulu-dulu, yang macam mana orang dulu-dulu bercakap bahasa Melayu. Terus saya dapat fasih dalam bahasa Melayu lebih baik daripada sebelum ni lah. Perkembangan semasa COVID-19, angka jangkitan baharu semalam ialah 160 kes dengan jumlah sampel ujian 2,508. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kadar positiviti yang lebih rendah iaitu 7.3% semalam menghadkan peningkatan jumlah kes baharu. Hanya 6 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu termasuk Semporna, Pitas, Kunak dan Kalabakan. Sebanyak 157 kes berada dalam kategori 1 dan 2 serta 3 kes dalam kategori 4. Dalam pada itu 263 pesakit sembuh dan 257 masih dirawat. Tiada kematian direkodkan.
Penubuhan Eastern Sabah Security Command (ESCOM) hampir sedekat lalu berjaya mengekang dan menggagalkan pelbagai percubaan jenayah dalaman maupun jenayah rentas sempadan. Selepas insiden berdarah tahun 2, perundingan dan komitmen Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Persekutuan demi kedaulatan negara dan keselamatan rakyat, kata putus bersejarah dicapai dan secara rasminya 1 April 2013 ESCOM ditubuhkan. Wartawan Serina Olivia Chong melihat keberadaan ESCOM yang memberi jaminan dan membawa kelegaan kepada rakyat. Selepas insiden berdarah yang bermula dengan pencerobohan sekumpulan pengganas bersenjata dari selatan Filipina di Kampung Tan Duo, Lahad Datu pada 12 Februari 2013, sebelum wujudnya ESCOM, komitmen kerajaan telah bermula dengan Ops Daulat, Operasi Sanggah, ikuti pengisytiharan Zon Selamat Timur Sabah (EZON) meliputi 10 daerah. Hari ini, ESCOM terus bergerak cemerlang dengan aspek keselamatannya sering diperkasakan dari masa ke masa. Hasilnya, rakyat khususnya di kawasan Pantai Timur dari Kudat hingga Tawau mampu menjalani rutin harian dengan aman sekaligus merancakkan semula ekonomi. Tegas memberi jaminan bahawa keselamatan berada pada tahap terbaik, Komander ESCOM DCP Hamzah Ahmad berkata, purata sehari kedatangan pelancong tempatan dan luar negara sejak Jun hingga Ogos tahun ini sahaja melebihi 1,300 orang. Manakala jumlah keseluruhan bagi 3 bulan ini mencecah hampir 100,000 orang. Viral ataupun yang mengatakan bahawa tempat di kawasan Pantai EZON ini masih lagi kawasan-kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan tak selamat, itu adalah satu anggapan yang salah. Bermaksud kawasan EZON ini selamat, kalau nak bukti pembuktian, silalah datang ke kawasan EZON dan tengok sendiri dengan mata dan telinga bahawa tempat ini lebih selamat daripada tempat-tempat lain. Tempat ini memang selamat untuk dikunjungi dan juga dilawati oleh semua pihak. Sudah pasti kejayaan ESCOM disumbangkan kerjasama dan hubungan baik dengan komuniti yang menjadi mata dan telinga ESCOM sepanjang masa. Sebenarnya kita pihak ESCOM khususnya telah bersiap sedia daripada dulu lagi dalam sebarang situasi yang berkemungkinan akan berlaku. Maksudnya kita ever ready dalam semua bentuk aspek. Sama dalam bentuk-bentuk serangan-serangan yang apa juga bentuk, kita dah bersiap sedia daripada kajian-kajian, daripada maklumat-maklumat yang kita perolehi. So kita cuba memenuhi isu-isu keselamatan ini dengan sebaik mungkin. Bermaksudnya kita ready lah, kita ready dalam apa juga bentuk keadaan. Sudah pasti kesiapsiagaan ESCOM selama ini seiring tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, iaitu Keluarga Malaysia terguh bersama, bukan satu retorik. Sebagai penduduk masyarakat sempurna, saya merasakan keadaan keselamatan semakin hari semakin terjamin, khususnya dengan kehadiran anggota keselamatan ESCOM yang sentiasa kelihatan keberadaan mereka, terutamanya di perairan, dapat menjamin keselamatan khususnya di penduduk daerah sempurna ini. Sebenarnya sama kita di pelancong di sempurna kita sini, saya tengok tidak masalah. Kita mesti percaya kita punya anggota polis ke askar kan dijaga di payan lautan semua okey. Saya rasa tidak ada. Orang sentiasa ada di sekitar. Sentiasa dia ada di pulau, ada di laut, ada beronda. Setiap hari dia beronda. Saya rasa tidak ada masalah. Tiada dasar kompromi dalam memastikan kedaulatan dan keselamatan rakyat Malaysia. Itu mesej yang sentiasa ESCOM caknakan, terutama kepada pihak yang cuba mencabar atau melakukan kegiatan jenayah sepanjang 1,472 km dalam kawasan ESCOM. Laporan Serina Olivia Chong, RTM. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI Sabah berharap pameran alam sekitar Planet Earth dapat meningkatkan kesedaran belia mengenai kelestarian alam sekitar sekaligus meningkatkan penglibatan masyarakat menjaga sekitar. Menteri KSTI Datuk Yaakob Khan berkata pameran ini amat bersesuaian dengan visi kementerian untuk melahirkan generasi intelek dan inovatif melalui kemajuan sains, ICT dan modal insan berkemahiran tinggi menjelang tahun 2030.
Justru KSTI berbangga menjadi sebahagian daripada pameran ini dalam usaha mengekalkan alam sekitar. Tambahnya, pameran alam sekitar Planet Us yang berlangsung bermula 1 hingga 11 September ini dianjurkan Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur, Biji-Biji Inisiatif dan Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru dengan menyokong 3 tonggak kelestarian iaitu memelihara, memulihara dan berinovasi. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian program berkenaan di Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru. Teks ucapan dibacakan Setiausaha Tetap KSTI Zainuddin Aman. Planet Us adalah pameran pendidikan interaktif dengan mendidik belia tentang kesan tindakan aktiviti harian terhadap alam sekitar selain memperkasa belia untuk menangani perubahan iklim dengan cara yang mampan. Majlis Guru Besar Daerah Kinabatangan akan terus merancang pelbagai program untuk meningkatkan taraf pendidikan di daerah itu. Antara program yang dirancang termasuk bengkel peningkatan profesionalisme guru besar luar bandar, kolokium amalan terbaik dan inovasi pendidikan serta program bengkel pemerkasaan pentaksiran bilik darjah. Pengerusi Majlis Guru Besar Daerah Kinabatangan Adnan Muhammad Hussein berkata keberkesanan inisiatif berkenaan terbukti berdasarkan pelaksanaan program-program sebelum ini yang menunjukkan lonjakan yang baik. Kita telah melakukan banyak program dan melibatkan diri dalam program-program seperti STEM dan untuk kursus-kursus kepimpinan, pemimpin-pemimpin guru besar telah menunjukkan satu lonjakan yang baik. Terutamanya bila melihat produk yang dilahirkan itu benar-benar mencapai KPI yang diperlukan dalam melalui GPN Negeri Sabah. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Terdahulu, Tun Dr. Johar turut menerima kunjungan hormat daripada Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah, Datuk Sarul Bahia Abu yang akan bersara wajib pada 11 September 2022. Baik, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah. Dengan itu, Wassalamualaikum dan salam hormat. Apa kabar kamu orang di sana? Sudah lama tidak bersua muka. Rindu saya sama negeri kita, Sabah negeri di bawah bayu. Orang bilang sama saya, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di tempat kita. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa'i wal aswa'i wal adwa. Ya Allah, jauhlah aku dari sebarang kemungkaran dan kepincangan akhlak, mengikut hawa nafsu, keadaan yang buruk dan juga penyakit yang menggerunkan.
Salam keluarga Malaysia, Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 7 September bersama saya Vanessa Mering. Dasar dan visi Sarawak yang jelas ke arah peralihan kepada tenaga hijau dan bersih telah menjadi titik kukuh negeri ini untuk menarik pelaburan asing dalam proses penyahkabunan. Sehubungan itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berterima kasih kepada Konsortium Industri Korea yang telah menunjukkan minat yang tinggi untuk bekerjasama dengan Sarawak bagi menghasilkan hidrogen dan amonia. Beliau memberitahu negeri ini sangat berhasrat untuk memeterai kerjasama dengan 3 industri utama Korea. Ia sebagai sebahagian daripada program Sarawak untuk membangunkan ekonomi hidrogen dalam negeri. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian dalam ucapan balasnya untuk mengucapkan terima kasih kepada pengurusan tertinggi pembuat keluli terbesar Korea, POSCO di ibu pejabat konglomerat itu di Seoul, Korea. Katanya Sarawak bertuah kerana dikurniakan dengan kekayaan sumber yang boleh diperbaharui seperti kuasa hidro yang merupakan sumber tenaga sifar karbon yang penting untuk menghasilkan hidrogen hijau. Dalam pada itu, POSCO menyatakan bahawa syarikat itu merancang menggunakan hidrogen untuk menjana kuasa bagi pembuatan kelulinya. Kebanyakan bekalan itu perlu diimport dari negara lain termasuk Malaysia dan Sarawak khususnya. 3 syarikat Korea iaitu Samsung Engineering Company Limited, Lotte dan POSCO telah menandatangani perjanjian persefahaman MOU awal dengan Kerajaan Sarawak melalui Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC untuk membina loji hidrogen di Sarawak di bawah projek H2Biscus. MOU tersebut ditandatangani pada Januari lepas bagi tujuan pembangunan hidrogen dan amonia mesra alam di sebuah loji yang akan dibina di Bintulu. Projek hidrogen atau amonia hijau H2Biscus Sarawak akan mempunyai kapasiti tahunan untuk menghasilkan 630,000 metrik tan amonia hijau, 600,000 metrik tan amonia biru, 460,000 metrik tan metanol hijau dan 7,000 metrik tan hidrogen hijau. Premier Sarawak dan delegasinya berlepas ke Ibu Negara Korea pada Ahad lepas dengan tujuan antara lain untuk mempertingkat perkongsian dengan industri Korea dalam bidang penjanaan tenaga hijau dan inovasi. Sebanyak 35 projek bekalan air berimpak tinggi sedang dilaksanakan di Miri. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pelaksanaan ini bagi menampung permintaan bekalan air yang semakin meningkat di bahagian itu. Ke arah itu, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu Sarawak menerusi kementeriannya dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar sebagai agensi pelaksana serta kerjasama Kerajaan Persekutuan menjayakan projek-projek tersebut yang menelan kos RM887 juta. Okay, untuk maklumat kita semua, sebanyak 35 projek bekalan air berimpak tinggi yang bernilai anggaran kita sebanyak RM887 juta sedang dilaksanakan dengan tujuan untuk menambah baik infrastruktur serta sistem bekalan air di bahagian Miri. Beliau bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat bersama wakil rakyat dan agensi terlibat di bilik mesyuarat Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Miri. Tambahnya, penambahbaikan ini bagi memastikan penduduk Sarawak akan menikmati bekalan air bersih terawat menjelang tahun 2025. Setakat ini, sebanyak 17 projek bekalan air yang dibiayai Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan bernilai sekitar 201 juta telah siap selain isu bekalan air di beberapa kawasan di bahagian Miri dapat ditangani. Manakala 13 buah projek bernilai kira-kira RM483 juta masih pada peringkat pembinaan dan 5 lagi projek bernilai RM202 juta masih di peringkat perancangan.
Peraturan yang komprehensif mengenai pengurusan serta penyelenggaraan strata mampu meningkatkan trend pemilikan hartanah berkenaan dalam kalangan pembeli di Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Ming Ti berkata dengan adanya peraturan yang dapat menambah baik taraf serta jangkaan mengenai kehidupan dalam hartanah strata, ia mampu meyakinkan pembeli untuk memiliki hartanah berkenaan walaupun secara amnya mereka lebih cenderung memilih harta tanah. Ke arah itu katanya Sarawak memperkenalkan peruntukan yang berkaitan di bawah Ordinan Pengurusan Strata 2019, Peraturan Pengurusan dan Penyelenggaraan Strata 2022 dan Ordinan Strata 2019 yang berkuat kuasa pada awal tahun ini. Tambahnya antara lain ia menyediakan pengurusan lebih komprehensif terhadap pemilikan strata di negeri ini. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan siri seminar pengurusan serta penyelenggaraan serata di Sarawak, Anjuran Persatuan Pemaju Perumahan dan Harta Tanah Sarawak di Kuching. Seramai 350 peserta termasuk pemaju hartanah, pengurus hartanah dan arkitek menyertai seminar sehari tersebut yang antara lain mengetengahkan pelbagai topik relevan termasuk tanggungjawab badan pengurusan dan mesyuarat serta prosedur operasi standard pengurusan strata. Penyampaian maklumat yang tepat dan efektif amat penting agar penduduk di kawasan terpencil dan pedalaman tidak ketinggalan dalam menerima bantuan yang disediakan kerajaan. Timbalan Menteri Kewangan Dato' Indra Muhammad Shahar Abdullah berkata kementeriannya sentiasa mencari kaedah untuk membantu meringankan beban rakyat bukan sahaja di bandar tetapi juga di luar bandar. Katanya bagi memastikan kefahaman dan maklumat bantuan sampai ke akar umbi, Kementerian Kewangan komited menambah baik sistem penyampaian kerajaan. Ditemui pemberita pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Umar Bukit Sungai Asap Belaga bersempena program Jelajah Bajet 2023, Dato' Indra mahu komitmen daripada ketua-ketua masyarakat dalam menyebarluaskan insentif yang disediakan. Beliau juga mahu agensi-agensi berkaitan kemahiran menyediakan latihan kepada penduduk di Umar Ukit memandangkan masyarakat minoriti itu berbakat dalam menghasilkan kerja tangan yang diyakini mampu meningkatkan ekonomi mereka. Kita melihat bagaimana keperluan menambah baik kemahiran yang ada di dalam budaya masyarakat khususnya masyarakat suku kaum Ukit yang mempunyai budaya yang tersendiri dan harus diperkasakan. Beliau dalam pada itu turut merasmikan teratak homestay Umar Belur dan penyampaian sumbangan bakul makanan kepada penduduk terjejas kebakaran Umar Sambob yang berlaku pada 12 Julai lalu. Pertandingan bintang kecil Zon Sarawak kembali diadakan tahun ini selepas menyepi 2 tahun ekoran pandemik COVID-19. Menurut penolong pengarah Seksyen TV RTM Sarawak, Saiful Arini, pertandingan bintang kecil Zon Sarawak akan diadakan pada Sabtu ini, 10 September 2022 bertempat di Auditorium Piramli RTM Kuching. Katanya seramai 6 peserta kanak-kanak telah terpilih untuk bersaing di peringkat Zon Sarawak. Mereka adalah El Precious Arnold, Nur Aisyah Sawali, Albi Lim Zin Yu, Nur Kasih Umairah, Sharif Zakwan Suhardi dan Fazil Nuzul Mahris Mahathir. Saiful memberitahu 2 peserta terbaik akan menerima wang tunai RM2,000, piala dan sijil, manakala 4 peserta yang akan menerima hadiah sagu hati masing-masingnya akan menerima wang tunai RM1,000, piala dan sijil. Kedua-dua peserta terbaik juga akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Bercakap dalam sidang media di Kuching, beliau memberitahu pertandingan berkenaan juga akan dimeriahkan dengan persembahan artis jemputan iaitu Sheila Hamzah dan Haris Mukhris. Pertandingan bintang kecil merupakan anjuran RTM Sarawak dengan kerjasama kerajaan negeri. Ia mula diperkenalkan sejak tahun 1986 di peringkat negeri dan di peringkat kebangsaan pula sejak tahun 1998.
Penganjuran Simfoni Batang Rajang SBR mengetengahkan keunikan budaya di samping memberi peluang kepada pengunjung untuk lebih mengenali wilayah tengah. Menurut Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Sempurai Petrus Ngelai, penganjuran SBR ini merupakan julung kali diadakan dan ia akan berlangsung pada 8 dan 9 Oktober depan di Sibu Jaya. Jelasnya dua acara utama telah dipilih untuk memeriahkan festival tersebut iaitu Persembahan Sapek serta Forum Tatu Puak dan Tatu Borneo. The uniqueness of the location of the Rajang River, Central region. Central region and Rajang River. So that's why if you look at this, we call it Symphony Batang Rajang because it's next to the Rajang River, and most of the ethnic who are involved in this in Sapek, in this tattoo is a central region. So that's why the ministry and also us, we think that this kind of event is suitable to be organized in the in the central region. Ujarnya, SBR diharap dapat menjadi festival ikonik bagi wilayah tengah seperti penganjuran festival jazz di zon utara dan festival muzik hutan hujan sedunia di zon selatan. Beliau berkata demikian pada sidang media SBR di Sibu. Seramai 271 orang pesilat seluruh Sarawak akan berentak pada Piala Presiden Rumpun Silat Sarawak yang sedang diadakan di Stadium Tertutup Sibu sehingga Jumaat ini. Menurut Timbalan Setiausaha Agung Rumpun Silat Sarawak, Muhammad Azfar Ismail, pertandingan silat itu diadakan bagi mencungkil bakat-bakat baharu untuk menjadi pelapis yang akan bertanding di peringkat yang lebih tinggi. Katanya, pelbagai kategori dipertandingkan dengan kaedah penilaian menggunakan peraturan-peraturan baharu pertandingan silat yang telah pun diperkenalkan di Sukan C di Vietnam Mei lepas. Dua kategori utama iaitu tanding dan seni akan ditawarkan di pertandingan tersebut. Bagi kategori tanding, ia melibatkan kategori sekolah rendah, sekolah menengah dan dewasa. Dan seni juga kita akan bertandingkan solo kreatif, putera dan puteri, ganda, tunggal baku dan regu, putera dan puteri. Keseluruhannya 35 juara bakal muncul di Piala Presiden kali ini. Azfar ditemui pemberita selepas menghadiri majlis perasmian pertandingan itu di Sibu, mendedahkan pihaknya juga menyediakan panel-panel pemilih untuk memantau dan mencari permata-permata baharu yang akan diserapkan untuk mewakili Sarawak dalam Piala Premier Sarawak yang bakal diadakan Disember kelak. Majlis tersebut diraskan oleh Pegawai Daerah Sibu, Khalid Andong, yang diiringi Timbalan Presiden Rumpun Silat Sarawak, Datuk Muhammad Yusnar Matali. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 7 September berakhir di sini. Keluarga Malaysia, anda semua dijemput untuk menyaksikan pertandingan bintang kecil Zon Sarawak yang akan diadakan di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching pada Sabtu ini bermula pukul 9 malam. Siaran langsung juga boleh diikuti di saluran Sarawak FM dan laman Facebook RTM Sarawak. Dengan itu, salam hormat dan jumpa lagi. Perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimal